Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه حملة دين المتين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah yang kita hormati dan kasihi para pencinta ilmu yang sama-sama mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi pada kali ini saya membaca kitab Idaman Penuntut untuk untuk kita sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang banyak untuk memperbaiki tahap ibadah kita bersama. Jadi malam ni kita nak sentuh seringkas daripada kitab Idaman Penuntut berkaitan perkara yang membatalkan wudu, yakni air sembahyang, membatalkan air sembahyang. Jadi bila air sembahyang kita batal, maka kita tidak boleh melaksanakan terutamanya ibadat sembahyang lah, dan apa-apa ibadat yang diwajibkan berwuduk seperti tawaf atau menyentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran. Tapi Al-Quran ini sekiranya kita nak menyelamatkan daripada kehinaan, umpamanya dia jatuh atau dia berada di tempat yang hina, tempat yang kotor, atau nak menyelamatkan dia daripada rosak, ketika itu tak wajiblah kita ada wuduk. Jadi kita boleh mengambil terus tanpa berwuduk kerana nak menjaga kehormatan Al-Quran. Okeylah, kita bacalah apa yang dihidangkan dalam kitab ni. Dia ada 6, kalau sempat kita habislah malam ni, 6 perkara yang membatalkan wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pembatal wuduk. Wuduk yang sah itu, syarat dia wuduk yang sah itu, mana wuduk yang sah, basuh mukanya sempurna, membasuh kedua tangan sampai ke sikunya sempurna, kan, menyapu kepala dan menyapu kaki sampai ke buku lali. Itu anggota wuduk dengan niatnya, tertibnya. Sunat juga wuduk ni kita membasuh kedua telinga. Setengah pendapat dia suruh kita menyapu tengkuk, berkumur-kumur, bersugi. Itu semua sunat. Tapi anggota wuduknya yang wajib muka, kedua tangan, sebahagian daripada kepala, dan juga membasuh kedua kaki sehingga buku lali. Jadi itu dia punya anggota wuduk. Tambah lagi 2, bukan anggota wuduk, itu niat. Niat itu wajiblah, dan juga tertib. Okey. Jadi wuduk yang sah itu dia batal. Maksud batal, binasa atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Ada sebab dia yang batal. Pertama daripada 6 perkara membatalkan wuduk daripada kitab ini, keluar sesuatu
keluar sesuatu daripada kubul. Apa dia kubul? Ini kemaluan bahagian hadapan. Atau dubur, yakni kemaluan di bahagian belakang. Mana keluar satu benda daripada kemaluan hadapan atau kemaluan belakang, sama ada benda biasa, benda tu biasa keluar, seperti tahi, air kencing dan angin. Tiga benda ni memang biasa keluar lah. Kalau tahi, dia keluar daripada dubur. Kencing, itu keluar daripada kemaluan kubul, ini depan, zakar ataupun faraj. Dan angin, angin ni kita kata kentut. Dan angin ni juga bagi setengah orang perempuan, ada juga orang perempuan yang keluar angin daripada kemaluan depannya, yakni farajnya. Jadi tiga perkara ni batal lah wudu. Termasuk orang perempuan yang keluar angin daripada kemaluan hadapan. Atau benda yang jarang-jarang adanya, jarang-jarang, jarang-jarang keluar kan, tak semua orang ada. Seperti batu. Batu ni kan, orang tertelan batu, kemudian keluar batu daripada duburnya. Atau batu karang lah. Batu karang ni keluar pada kubul. Tu batal. Darah, ada darah, keluar tu darah, keluar daripada depan atau belakang, walaupun setitik, batal lah itu. Dan cacing sekalipun, dan cacing keluar sekalipun ia cacing tadi menjengukkan kepalanya kemudian masuk semula, batal wuduknya. Cacing tu dia tak keluar habis daripada, biasanya belah dubur lah, dia keluar je kepala dia tengok alam sekitar. Dia kata menjenguk kepalanya, keluar daripada dubur, kepala cacing, dia melihat alam sekitar, kemudian dia masuk balik, batal wudu. Kan benda ni bukan silap kita, tak, benda ni hukum dia panggil benda jarang. Bila jarang ni macam tak ada lah, mana tak boleh pakai jugalah, batal jugalah untuk kita. Kan. Okey, kecuali yang keluar itu air mani. Jadi air mani kalau keluar tak batal wuduk. Wuduk tak batal. Umpama seorang yang sedang ada air semayang, orang tu memang berwuduk. Tidur, dia ada wuduk, dia tidur. Tidur dia duduk. Tidur duduk, punggungnya tetap pada lantai. Atau dia tidur, punggungnya tetap pada tempat tidur. Kan? Mimpi bersetubuh. Dia tidur tu mimpi, dia tidur duduk, ambil wuduk, dia tidur duduk. Punggung dia ada kat lantai, punggung dia tu ada, ni kata lantai, ada punggung dia tetap macam ni. Dah. Dia tidur tu punggung tetap atas lantai atau pada tempat tidur. Dalam tidur tu dia mimpi bersetubuh hingga keluar mani. Dalam mimpi duduk tu keluar mani, mimpi dia. Disebabkan punggung ada tetap atas lantai. Ni katalah punggung ada tidur macam ni, tetap duduk tetap. Tapi kalau dia terangkat ni macam ni, terangkat pampang punggung, terangkat tu batal lah, walaupun tak keluar mani. Jadi wuduknya sah, wuduknya masih sah, walaupun tidur tu keluar mani. Atau ia merenung perempuan, dia ada wuduk, kemudian dia tengok satu perempuan, dia berkhayal. Merenung perempuan dengan syahwat sampai keluar air mani, tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi sahaja. Ini hukum lah. Kadang orang dia pelik juga, takkan mandi wuduk tak batal. Wuduk memang tak batal. Sebab dalam mazhab kita air mani ni kira benda yang suci kan. Dia ada dalam mazhab Syafi'i lah, mazhab lain wallahu a'lam bissawab. Ini dalam mazhab
Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab mazhab Syafi'i yang saya mengaji, begitulah. Jadi kalau air mani keluar, wuduk tak batal. Umpama contoh dia bagi orang tu tidur duduk. Tidur tu dia ada wuduk. Punggung dia tetap atas, tak bergerak, tak terangkat. Kan? Jadi tidur tu mimpi keluar air mani. Wuduk tak batal. Tapi mandi tetap dia wajib mandi. Tercelah mandi tu tersentuh pula tapak tangan dia dengan zakar, batal lah wuduk dia. Ataupun dia duduk, ada wuduk duduk kan lepas sembahyang subuh ke apa ke, dia melepak tu, atau tengok cerita yang tak senonoh ke. Ada wuduk ni, keluar air mani dia. Batal lah wuduk. Minta maaf, wuduk tak batal. Tapi dia ada hadas besar, dia wajib mandi. Walaupun ada wuduk, dia tak boleh sembahyang. Walaupun dia ada wuduk, dia tak boleh pegang Quran. Walaupun dia ada wuduk, dia tak boleh iktikaf. Dia tak boleh tawaf. Sebab dia dalam keadaan hadas besar. Dia wajib mandi, baru boleh dia buat ibadat yang tertentu tadilah. Kedua, tidur yang batalkan wuduk ni, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap, iaitu tidur mengereng atau berdiri atau terlentang. Dia tidur ni kata punggungnya, dia kata punggungnya ni. Dia tidur tu punggung dia tak tetap. Dia tak tetap pada lantai macam ni. Macam mana? Dia tidur mengereng. Dia mengereng. Atau tidur berdiri dia tidur. Atau tidur terlentang. Meniarap pun batal lah. Kalau mengereng, berdiri, terlentang batal, meniarap pun batal lah. Sebab meniarap tu punggung dah menghadap ke atas. Punggung dah menghadap ke atas. Meniarap tu. Sekalipun dia kata, dia letak bantal di celah punggung bersandar pada tiang pun batal juga. Kan? Dia tidur berdiri, letaknya bantal di celah punggung dia, bersandar pada tiang pun batal juga. Kan? Pun batal juga. Kan? Dia letak bantal di celah punggung, bersandar pada tiang pun batal juga. Dia tidur tu letaknya, dia kata dia sumbatnya lah dalam bontot dia tu, kain ke tisu ke. Batal dia kata. Tidur mengereng, tidur melentang, tidur meniarap, tidur berdiri, walaupun dia ikat pada tiang sekalipun, bersandar pada tiang pun tetap batal. Tetapi sebab berdiri, sebab tidur berdiri, memang punggung tak berada di lantai. Kalau berdiri memang punggung, mengereng pun memang punggung tak ada di lantai. Kata dia mengereng, tidur mengereng macam ni. Ni mengerengan, ni tidur mengereng. Kalau macam ni, kita melentang lah. Kita melentang, dia tidur mengereng macam ni. Dia letak bantal sini. Letak bantal, sandar kat dinding. Pun batal juga. Tetapi kalau seseorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, maksudnya tidur duduk. Dia tidur duduk. Bukan mengereng, bukan berdiri, bukan terlentang, bukan meniarap. Di atas lantai atau kerusi. Atau dia tidur atas kursi. Tapi punggung dia tetap atas lantai atau atas kursi. Tidaklah batal wuduknya. Tidaklah batal wuduknya. Sekalipun ia bersandar. Walaupun dia tidur duduk, dia bersandar. Tidur bersandar. Duduk. Kepada benda yang boleh rebah. Tapi tak rebah pun. Cuma benda tu boleh rebah, boleh tumbang. Kerana aman. Kerana tidur yang tetap punggung atas lantai atau atas kursi ni, kerana aman keluar sesuatu dari duburnya. Sebab dia ada dalam kitab ni, kata Sayyidina Anas radhiyallahu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamu thumma yusalluna wala yatawaddau. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Artinya,
adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka tidur. Kemudian mereka bangun sembahyang dengan tidak mengambil wuduk. Mana tidur yang duduk, punggung dia tetap atas lantai. Tapi kalau dia tidur, katalah dia tidur kan, dia tidur duduk, tapi dia terangkat. Tunjuk ni tak nampak dalam video ni kan, dia terangkat, tuan-tuan boleh bayang lah. Dia terangkat punggung daripada lantai tu. Kata kaki dia terangkat. Terangkat tu, dah memang punggung tu terangkat. Ke depan macam ni ke, terangkat. Terangkat punggung tu, terangkat punggung pada lantai, batal. Okey, dia ada beza kan, tuan-tuan kena faham. Beza mengantuk dengan tidur. Mengantuk dengan tidur. Mengantuk, dia mengantuk, tapi dia masih dengar orang bunyi suara. Walaupun kata dia dengar bunyi orang bercakap, suara bercakap, walaupun dia tak faham. Itu dipanggil mengantuk. Tidur, dia tak faham. Dia lelap tu, dia hilang gaib dalam alam tidur dia. Dia tak dengar langsung orang cakap apa. Yang tu dipanggil tidur. Dipanggil tidur. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi ini terjawab. Ada masalah setengah tempat dia tanya. Ada orang tanya saya, macam mana hukum sekarang ni masjid banyak ada kursi yang bersandar tu. Dia tak ada kaki. Kursi tu bersandar kan. Dia ada kaki tak ada, tapi boleh bersandar. Bersandar tu, lepas tu tidur. Kan, bila kuliah tu setengah-setengah tu kita kuliah maghrib kan, di masjid. Itu waktu tak PKP lah. PKP ni boleh kuliah online je lah. Arahan daripada JAKIM, kena buat kuliah online. Okey. Jadi dalam kita duk mengajar baca kitab tu, setengah-setengah tu tidur. Badan kau deh. Pak Men sodap dia tidur kan. Jadi dia tidur tu, ada yang bersandar di tiang, ada yang gunakan kursi tu. Batal ke? Tak batal sekiranya punggung dia masih terletak berada di atas lantai, walaupun dia bersandar. Walaupun dia tidur bersandar, walaupun tempat sandaran dia tu, kayu tu boleh jatuh, boleh rebah bila-bila masa sekalipun. Tapi kalau rebah, dia punya punggung dia terangkat daripada lantai, maka batallah wuduknya. Syarat dia kan, dia punya syarat yang boleh batal tu tidur yang punggung tak tetap di lantai. Kalau tidur mengereng, tidur berdiri, tidur melentang, tidur menangkup, tidur menonggeng, tidur meniarap, ini semua batal. Walaupun dia tidur berdiri tu, ikat badan dia pada tiang, tetap dia batal. Walaupun tidur mengereng tu, dia bersandar pada dinding, letak pula bantal dekat celah kengkang atau apa pun, akibat batal juga. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, dia kata riwayat Imam Abu Daud, al-ainani wika'ussah faman nama falyatawadda. Artinya dua biji mata itu seperti tali pengikat dubur. Maka barang siapa tidur, hendaklah ia berwuduk. Jadi dia kata maknanya kelopak mata, maknanya kalau mata celek, yakni jaga, adalah keadaannya seperti tali yang mengikat dubur dan kubur. Ia sedar apa yang keluar daripada keduanya. Tetapi kalau mata sudah pejam, tidaklah sedar apa yang keluar. Itu maksud Rasulullah kata, dua biji mata ni adalah pengikat dubur. Mana kalau dia celek, dia tahu keluar ke tak keluar, ada benda keluar ke, ada benda masuk ke. Jadi siapa-siapa yang tidur, makna mata dah tu pejam, lelap, dia tidur tak dengar, tak khabar, tak tahu apa yang berlaku sekelilingnya, maka wuduknya batal. So kata dia kena ambil wuduk lah. Gitu. Okey. Dan seterusnya ketiga yang batalkan wuduk. Kitab ni bagi ringkas saja. Hilang akal. Hilang akal, batal wuduk. Hilang akal dengan sebab gila.
atau macam hilang akal. Seperti sangat sakit atau mabuk, sangat sakit sampai hilang akal, sampai tak sedar, atau mabuk, atau pitam, atau gila babi dan sebagainya, sawan lah. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar, angin keluar saja. Jadi pengarang ni kata, yang ketiga, batalkan wuduk, hilang akal. Hilang akal sebab gila. Sebab gila. Orang gila ambil wuduk memang batal semua. Tak sah. Sebab salah satu syarat untuk buat ibadat ni mesti akil. Syarat wajib, syarat sah ibadat ni salah satunya akil. Yang berakal. Kecuali zakat. Zakat kalau orang gila ada harta banyak, dia kena zakat lah. Tapi dia keluarkan tak ada lah, dia punya penjaga dia keluarkan. Macam budak-budak kan, budak-budak baru lahir, dah kena zakat fitrah, bapak dia kena bayar, kan. Okey lah, baru lahir kan, dia berlahir pada seujung Ramadan. Lepas tu dan katalah dia lahir tu pukul 7 malam, 7 malam, maghrib tak masuk kan. Lepas tu maghrib 7.20, mana dah 7.20 dah masuk satu maghrib, dah masuk satu Syawal, kan. Dia beranak katalah 30 Ramadan, 30 pukul 7 malam. Lepas tu maghrib dia hidup lagi, isyak dia mati, kena bayar lah zakat fitrah budak tu. Bapak dia kena bayar lah, kan. Okey, masuk kitab. Jadi hilang akal dan sebab gila, atau macam hilang akal seperti sakit, sangat sakit dia kata, atau mabuk. Mabuk ni maksud minum marak, mabuk hilang akal lah. Mabuk orang perempuan mengandung tu, itu istilah je kan. Itu tak hilang akal. Tapi boleh jadi juga lah, kadang-kadang orang perempuan ni dia katanya lah, kata orang tua-tua, dia orang ni setengah tu bila dia mengandung tu dia mengidam, ada dulu setengah bukan nak makan sabun, tu kata mabuk tu, kan. Ataupun dia muntah, pening tengok laki dia pening, tengok laki dia pening, busuk dia kata suami, itu mungkin lah kalau orang tua-tua kata mabuk tu, pening muntah. Macam minum arak kan, minum arak tu muntah belalah. Okey, jadi mabuk hilang akal ni. Mabuk ni mungkin sebab minum arak, minum benda mabuk lah. Minum air ketum yang diproses dengan benda yang boleh menghilangkan akal. Tapi kalau minum air ketum yang tak campur apa-apa, ketum saja tu, mungkin tak hilang akal. Dia tak hilang akal lah sebab dia tak campur bahan-bahan yang boleh menyebabkan mabuk. Mabuk sebab hisap dadah, hisap gam, kan. Itu mabuk tu hilang akal, maka batal wuduknya. Atau pitam ni pingsan lah, pingsan kan. Atau gila babi. Saya masa baca kitab satu di satu tempat tu, ada budak-budak Indonesia, dia tak faham gila babi. Saya kata, dia kata gila ayam, dia kata. Gila ayam, kita pun gila babi. Budak Lombok, dia kata Lombok ke budak Lombok ke budak Surabaya. Dia kata gila ayam, dia kata. Kita ayam tu kena sembelihkan mengelupuk, boleh jadilah. Dan sebagainya, umpamanya asalkan hilang akal lah. Tapi tidur ni tak hilang akal, dia kata. Cuma tidur tu tak sedar, angin keluar saja. Kan? Tidur dia tak hilang akal, dia masih berakal. Dia tak termasuk dalam hilang akal. Kenapa pengarang ni tulis? Sebab supaya nak menghilangkan kalau ada orang keliru, tidur tu kenapa nak tulis juga batal wuduk, dia termasuk hilang akal? Tak, dia kata tidur tak hilang akal, cuma tak sedar, angin keluar sahaja. Keempat daripada 6 perkara membatalkan wuduk, bersentuh. Bersentuh atau tersentuh, kan? Bersentuh atau tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang tiada berlapik, yang bukan mahramnya, yakni antara keduanya, laki-laki dan perempuan, tidak haram berkahwin, sekalipun salah seorang daripada laki perempuan tadi sudah mati.
Cuma batal orang yang hidup sahaja. Okey. Ini yang pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang muktamad, yang kuat yang dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang, dalam ketika tidak darurat, tidak dalam kepayahan, inilah yang kita pegang. Jadi bila bersentuh satu orang lelaki, bersentuh kulitnya dengan kulit perempuan, yang perempuan tu pula dia boleh berkahwin, tak haram dia berkahwin, termasuk isteri dia lah. Termasuk isteri dia. Baik, isteri kan boleh berkahwin. Satu sudutnya memang mahram untuk pergi buat haji, buat umrah. Tapi ini mahram dari sudut yang boleh berkahwin. Orang lelaki tu boleh dikahwin. Kan? Jadi bersentuh kulit, ni kulit, ni kulit, ni kulit. Bersentuh atau tersentuh tak sengaja, batal. Kalau lelaki tak ada wuduk, batal lah wuduk lelaki tu. Kalau perempuan tak ada wuduk, batal lah wuduk perempuan tu. Kan? Kalau dua-dua ada wuduk, dua-dua batal. Tak boleh semayang, tak boleh tawaf. Tak? Dari kulit, ya. Kulit. Kalau kuku, kuku bukan kulit. Gigi bukan kulit. Bulu, janggut, rambut, bulu, tu bukan kulit. Itu bukan kulit. Kulit dia batal. Jadi kalau satu orang tu nak pergi, dia dah berwuduk siap-siap, kemudian rumah dia minta, bang, minta tolong ni, kata, tolong ikat rambut ni. Contohlah, dia ikat rambut isterinya. Dia ikat tanpa menyentuh kulit, tak batal wuduk suami tadi. Kalau isteri dia wuduk pun, wuduk isteri pun tak batal. Jadi sebab tu bukan kulit. Yang batal hanya kulit. Kuku tak batal, gigi tak batal. Sebab bukan kulit. Okey, kemudian dia kata lagi, yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Jadi bersentuh kulit laki-laki perempuan, syarat dia lelaki yang disentuh itu yang sudah diingini oleh syahwat. Kita atau budak perempuan. Budak perempuan tu dah ada bentuk fizikal perempuan yang sempurna lah. Mungkin dah ada buah dada, badan dia, walaupun mungkin dia belum balik. Mungkin dia belum balik, tetapi bentuk fizikal badan dia tu menunjukkan ada sifat-sifat perempuan yang dewasa atau lelaki yang dewasa. Jadi orang perempuan tengok pun bangkit syahwat, lelaki tengok pun bangkit syahwat. Tapi kalau sentuh lelaki dengan lelaki, lelaki dengan lelaki, tak bangkit syahwat, tak batal wuduk, cuma sunat memperbaharui wuduk. Ni jenis orang LGBT, ataupun jenis panggil apa, gay, homoseks, perempuan, lesbian, pengkit, dia sentuh, bangkit syahwat dia, keluar air mani. Air mani tak batal kan? Air mani keluar tak batal. Dia sunat berwuduk lah. Tapi air mani kalau keluar wajib mandi. Yang sebut tadi, air mani kalau keluar wajib mandi, kan? Lepas tu setengah ulama dulu, kalau ada budak-budak remaja dipanggil amrod, datang pengajian dia orang tu, dia asingkan. Dia tak duduk sekali dengan orang dewasa. Dia tak duduk dalam kelas tu, dia jauh. Setengah aku kata, guru kami kata, setengah ulama dia buat tabir, tirai, tak bagi orang dewasa nampak budak-budak amrod ni, budak-budak remaja yang belum tumbuh janggut misai ni. Takut ada laki-laki yang syahwat dia songsang, dia akan semacam pula dia punya tu kan. Begitulah. Dan yang haram berkahwin itu, ialah haram dengan sebab nasab keturunan, dengan sebab keturunan nasab lah, seperti ibu. Kita lelaki ni ada wuduk,
salam peluk cium ibu kita, tak batal untuk kita. Sebab ibu kita nasab. Anak perempuan tak batal. Sebab dia mahram kita. Dan saudara perempuan, kakak kita, adik perempuan kita. Ibu ni termasuklah mak saudara kita, nenek kita, moyang perempuan kita. Itu semuanya haram, kan? Cucu kita, saudara perempuan masuklah cucu kita, anak buah kita, anak saudara kita. Termasuklah cucu saudara, cicit saudara. Kita ada anak saudara kita. Orang Kedah kata nak menakan, orang kata nak menakan. Anak menakan ada anak perempuan. Anak menakan kita ada anak perempuan. Jadi anak penakan tu punya anak adalah cucu penakan kita, cucu saudara kita. Tak batal lah. Atau dengan sebab susuan, dia panggil radha'. Sama macam keturunan. Kan maknanya susuan, anak susuan. Kan kita ada ambil anak perempuan, budak bayi, kan, bayi perempuan belum umur cukup 2 tahun. Belum cukup umur 2 tahun. Dibagi menyusu dengan isteri kita. Isteri kita ada susu. Dia menyusu. Dalam mazhab Syafi'i dia belum cukup umur 2 tahun. 2 tahun ke bawah lah. Kemudian dia menyusu tu 5 kali kenyang. Dalam tempoh 2 tahun tu, umur dia nak sampai 2 tahun tu, dia ada 5 kali kenyang hisap susu isteri kita. Sama ada dia hisap melalui direct di buah dada, ataupun isteri kita perah susu letak dalam botol. Dia kenyang, 5 kali kenyang. Kenyang tu maknanya dia minum susu tu, dia lepaskan tengah rela, dia pun tak menangis, dia pun tidur ke. Itulah dipanggil kenyang. Jadi perempuan tu tadi, budak perempuan tadi, dengan automatiknya menjadi anak susuan kita. Bila anak susuan kita, maka kita jadi pak susuan, isteri kita jadi ibu susuan. Jadi budak perempuan tu dengan kita tak batal wudu. Kalau kita ada anak lelaki kita tu jadi saudara susuan, kan? Abang susuan ke adik susuan. Kita tak boleh kahwin dengan dia lah. Dan ayah kita adalah jadi datuk susuan dia. Ayah sebelah isteri kita, pak mentua kita tu jadi datuk susuan juga. Tak boleh kahwin lah. Begitu. Tapi adik-beradik perempuan yang tadi tu, adik-beradik bayi yang susuan tu, dengan kita batal lah tu. Sebab dia tak menyusu. Yang menyusu tu saja. Yang menyusu tu saja. Okey lah. Macam keturunan lah. Mana dia punya segi pangkat mak saudara, mak susuan lah, pak saudara susuan lah, semua ada kira bicara tu. Kalau dia ada anak dia panggil cucu susuan kita. Atau mahram tu, itu kena bicara panjang dalam kitab fiqh dalam bab munakahat lah. Atau dengan sebab bersemenda, musaharah, seperti ibu mertua. Ibu mertua. Kita ibu mertua atau isteri kita dengan bapa kita, pak mentua dia lah. Anak tiri, anak isteri, janda bapa, janda bapa, bapa kita berkahwin tu perempuan. Perempuan tu mak mati pula pak kita. Kan mak tiri kita kata. Atau pak kita ceraikan dia. Jadi itu jadi maka perempuan tu jadi mak lah. Mak tiri lah bahasa Melayu itu kan. Jadi tak batal untuk. Dan janda anak, menantu kita lah. Menantu kita yang dah kematian anak, suami dia tu anak kita, mungkin meninggal, mungkin bercerai. Jadi menantu perempuan tu dengan kita tak batal untuk, kan? Ataupun menantu lelaki. Ini kalau perempuan tu dia ada menantu lelaki lah.
Mereka ini semuanya tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya. Demikian juga kanak-kanak, kan? Walaupun kanak-kanak tu mungkin dah boleh menikah, kan? Tapi disebabkan dia belum lagi ada keinginan, kita tengok dia pun tak bangkit syahwat, budak umur 2 tahun, 3 tahun, kan? Biar atau bayi lagi, tak batal lah wuduk. Okey. Apabila dikatakan batal wuduk bersentuh kulit, tidaklah termasuk rambut, gigi dan kuku. Yang saya sebut je lah. Jadi rambut, gigi dan kuku dia tak termasuk kulit. Kelima, menyentuh kemaluan manusia. Ni ulang kaji lah ni. Ulang kaji. Mungkin ramai dah tahu atau setengahnya terlupa. Kelima, menyentuh kemaluan manusia, yakni memegang atau tersentuh zakar atau faraj perempuan dengan tapak tangan, termasuklah perut jari, sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sama ada orang tua atau budak, sama ada yang hidup atau yang sudah mati. Tadi yang tersentuh mayat tadi, yang batal mayat punya wuduk tak batal. Lupa nak cakap, kan. Jadi orang tu dia mandi mayat, dah mandi mayat, sunatlah mayat tu diwudukkan. Mayat sunat diwudukkan. Kemudian habis dah kapan semua, biasanya kita akan letaklah untuk bagi penghormatan terakhir kepada ahli waris anak-anak dia. Kata yang mati tu suami yang mati. Kemudian isteri pun datang, ucuplah dahi pipi suami itu. Jadi suami itu ada wuduk tu, mayat suami itu batal tak wuduk? Tak batal, sebab dia dah mati. Yang batalnya kalau isteri tu. Kalau isteri tu ada wuduk, batal wuduk dia. Jadi kalau isteri tu nak semayang mayat suami dia, kena wuduk lain. Gitulah. Okey, jadi yang kelima, batal wuduk ni sebab menyentuh kemaluan manusia. Kalau binatang tak masuk. Sentuh tu dia kata memegang, pegang, atau tersentuh zakar, kan? Atau farad perempuan dengan tapak tangan. Syarat dia sentuh dengan tapak tangan. Ini panggil tapak tangan ni. Tapak tangan. Termasuklah perut jari. Ni panggil perut jari. Jadi tapak tangan. Ini dipanggil tapak tangan. Ini tapak tangan. Ini tapak tangan. Yang ni dipanggil, kita kata tapak jari lah. Tapak jari, ya. Tapak jari. Tapi dia tak kata dia berperut jari. Jadi kalau sentuh dengan belakang ni, tak batal. Sentuh dengan celah ni tak batal. Celah jari ni kan tak batal. Sentuh dengan ujung jari tak batal. Dia kira tapak je. Dia kira tapak je. Walaupun dia kata sentuh tu dengan kemaluan sendiri. Kita punya kemaluan kita sentuh. Lepas-lepas ambil wuduk, nak pakai kain terlocot, pegang, tersentuh zakar. Kalau perempuan tersentuh parat dia, batal wuduk dia. Sentuh dengan tangan, tapak tangan ni. Atau kemaluan orang lain. Walaupun kemaluan tu anak kita punya, anak lelaki pula, kan? Walaupun anak lelaki kita punya, cucu kita punya, parat tu parat anak kita. Dia kencing, dia berak, kita basuh, cebok. Orang Melayu sendiri tu cebok, basuh kemaluan dia. Sental dengan tapak tangan kiri ni. Kita ada wuduk, batal. Tapi kalau berlapik tak batal lah. Tapi kalau kita sentuh dengan sini, tak batal lah. Sama ada orang tua, atau budak, sama ada yang hidup ataupun yang sudah mati. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, bukan tundun. Dia kata tundun. Ini baca dululah. Apa tundun? Tempat tumbuh bulu. Zakar tu batang tu lah. Itu kata zakar. Bukan tempat tumbuh bulu, ataupun buah tu. Orang petani kata biji kotor.
Kita panggil buah zakar. Demikian juga faraj, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu bibir parat. Apa yang tumbuh atas bibir parat tu, katalah ni parat perempuan. Ni kan bibir dia tu, sentuh bibir tu. Ataupun yang tumbuh di bibir dia tu, batal lah. Laki-laki zakar ni. Kalau buah tu tak batal. Tempat tumbuh bulu tak batal. Orang panggil ari-ari lah. Ari-ari tak batal. Keenam, memegang atau menyentuh lubang dubur manusia. Lubang dubur, tempat keluar najis tu. Sekalipun haknya sendiri punya dubur dipegang dengan tapak tangan atau perut jari. Samalah macam yang kelima tadi. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu, jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, mana yang terkena pada lantai itulah dia tapak. Manakala tepi-tepi serta tepi-tepi keliling tidak termasuk dalam tapak. Jadi jika disentuh dengan hujung jari atau tepinya, tidaklah batal wuduk. Jadi katanya dia kata tapak tu inilah kita sentuh ni. Ni yang kata. Tapi yang ni bukan. Ujung ni bukan, tepi ni bukan, tepi ni bukan. Jadi kalau sentuh dengan tepi tak batal. Dia pegang zakar macam ni. Ni kata zakar, dia pegang macam ni. Batal tak batal? Kan, tapi kencing sendiri punya. Dia sentuh zakar dia tu dengan macam ni, kencing tu batal lah. Ada dia orang buat pertanyaan ke budak-budak ngajar kitab fiqh ni. Dia kata dia kencing, lepas tu dia sentuh zakar dia macam ni kepit, batal tak wuduk? Tak batal dia kata. Sebab ni bukan tapak tangan, tapi dah kalau dah kencing tetap batal. Sebab tu yang pertama tadi, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Jadi tapak tangan ni yang kita sentuh ke lantai ni sini lah. Sini ni semua dipanggil tapak. Jadi kalau belakang ni bukan tapak, tepi ni bukan tapak, ujung ni bukan tapak tangan, celah ni bukan tapak. Begitulah 6 perkara batalkan wuduk. Mudah-mudahan ada persoalan ke apa ke berkaitan dengan perkara batalkan wuduk secara ringkas lah, dapat menjadi satu pencerahan atau mengingat balik. Tapi kalau kita dalam ketika darurat, ketika dalam kepayahan, seperti di tanah suci Mekah ketika tawaf, yang itu ada kelonggaran lah. Kita boleh bertaklid kepada sebagian pendapat yang kita panggil kaul yang dhaif kan. Yang katakan kaul yang lemah dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak batal. Yang menyentuh tu batal, yang disentuh tak batal. Jadi berbagai kaul, ada suruh taklid mazhab yang tak batal. Walaupun begitu, pada pandangan saya, kalau kita ada pakai pendapat mazhab Syafi'i yang lemah sekalipun, itu lebih afdal. Sebab kalau kita nak pakai mazhab lain pun boleh, tak ada masalah. Tetapi seeloknya kita berwuduk tu, kita buat yang sesempurna yang boleh. Kita di Mekah lah kan, nak pakai wuduk tak batal ni, kita ke berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung. Lepas tu kita sapu kepala ni, jangan pakai mazhab Syafi'i sikit-sikit je. Kita sapulah semua kepala. Supaya melengkapi pada mazhab yang mengatakan tak batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan. Dan kita sental-sental, jangan kita main sikit sental-sental. Sebab mazhab Maliki kata guru kami, adakah wajib sental? Kalau mazhab Hanafi dia sebahagian kepala kena sapu air, mazhab Maliki satu kepala, jadi kita sapu satu kepala. Jadi supaya kita meraihkan, walaupun kalau kita taklid mazhab yang tak batal wuduk pun ketika di tanah suci Mekah dan dalam umpama dalam kepayahan, makna kita berwuduk tu, wuduk kita diiktiraf oleh 4 mazhab. Itu lebih baiklah, lebih baik kan, kerana atas dasar kita menghormati, mengiktiram ulama-ulama mujtahid. Wallahu a'lam lah. Itu sedikit sebanyak perkongsian. Mungkin apa yang saya sampaikan ni tidaklah selengkap yang selayaknya, tetapi untuk sedikit sebanyak pencerahan pegangan kita dalam sah mentahu perkara batalkan wuduk secara ringkas. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang banyak. Jadi saya mohon maaf kalau salah silap dalam tutur kata.
ada perkara yang tak bersesuaian yang disampaikan, itu daripada nafsu yang jahat dalam yang ada pada diri saya, kecuaian yang ada pada saya. Dan sedikit sebanyak perkongsian kita sekiranya ada kebaikan, ada manfaat, semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala dengan berkat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat para sahabat, berkat para awliya Allah, berkat para ulama yang berkhidmat kepada agama dengan jujur dan ikhlas, dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi, sanjungi almarhum tuan guru saya yang mendidik, mentarbiah saya. Begitu juga tok-tok guru, guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar, yang mendidik saya. Dan sekalian keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita semua, termasuklah doa-doa sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kita hadiahkan Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.